Ada yang menganggap ia sebagai satu hiburan, tetapi ada juga yang tidak dapat menerimanya kerana merasakan ia sesuatu yang sangat memenatkan dan menjengkelkan. Tetapi memang tidak dapat dinafikan pencipta kandungan ini mendapat pendapatan yang lumayan. Cuma dari segi ego, dari segi maruah diri dan juga cara mereka mempersembahkan sesuatu NPC ini, adakah sebenarnya berbaloi untuk nilai tersebut? Betul, dan sehingga digelar sebagai pengemis media sosial lah. Kalau di dunia realitinya sebegitu jugalah kan, diberikan duit kerana melakukan suatu aksi, tapi di media sosial sebegitu juga. Dan jangan tak percaya sampai dilakukan kerja seperti sepenuh masa lah, 8 jam bersiaran secara langsung, mendapat pulangan yang lumayan, dan itu mungkin antara faktor utamanya lah juga pulangan yang lumayan sehingga boleh menepikan segala faktor yang lain. Sebab tu kita nak berbicara berkaitan dengan pengemis media sosial ini, terutama dalam NPC ini yang dilakukan oleh segelintir mereka yang berada di media sosial. Kita nak bersama dengan Dr. Rozita Wahab, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat kembali, Doktor. Sihat, terima kasih. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih cakap jemput saya sekali lagi. Okey, Doktor. Bercerita berkenaan dengan NPC ini. Kita melihat ia seolah-olah sudah menjadi satu trend ataupun fenomena di laman TikTok sendiri. Betul. Pastinya kita melihat daripada pelbagai sudut lah. Dari segi sudut pendapatannya yang mendatangkan rezeki yang sangat lumayan. Tetapi bagaimana pula kita nak lihat daripada sudut psikologinya berkenaan dengan mereka, pencipta kandungan dan juga yang menonton kandungan tersebut. Alright, okey. Pertama sekali, saya pun taklah berapa aktif sangat di social media, terutama di TikTok. And then bila saya buat pembacaan mendalam, tu adalah kali pertama saya melihat video-video NPC. Dan mungkin betul lah kata Hanis, untuk sesetengah orang dia agak annoyed. Kita rasa annoyed kan tengok. Dan benda tu sebab diulang-ulang banyak kali. Okey. So secara kalau daripada segi psikologi je, kita boleh lihat ni adalah daripada segi, bagi saya setiap orang yang membuat konten, bukan sekadar NPC saja, semua orang yang membuat konten di social media, seharusnya dia ada boundaries. Dalam hidup kita ni pun, dalam hidup kita secara harian pun kita perlu ada boundaries, iaitu sempadan. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Okey. Dan daripada segi kita perlu ambil daripada segi nilai, macam contoh self control, macam mana kita kontrol diri kita, daripada self identity, macam seseorang individu pasti ada identiti tertentu, which is kita tak boleh go beyond that. Macam contohnya kita identity as a pelajar, identity as anak someone, identity as seorang orang Melayu, orang Islam, sebagai contohnya kan. So benda-benda macam ni perlu diambil kira dalam membuat konten. Benda-benda ni perlu diambil kira dan perlu dititik beratkan. Seperti kalau kita dengar untuk orang-orang yang membuat konten, dia macam-macam alasan dan justifikasi kan. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan atau apa yang saya boleh utarakan, dalam apa bentuk sekalipun justifikasi, kena ingat balik apa yang saya dah mention sebelum ni. Kena ada boundariesnya, kena ada self controlnya, kena ada self limitationnya. Itu dalam membuat konten. Biar konten itu bermanfaat, biar konten itu memberi faedah kepada orang lain. Okey, kita tak boleh tolak bahawa apa yang sedang dipaparkan pada ketika ini juga adalah bahawa ini trend. Ini memang kalau trend ni, siapa cepat dapat dialah yang akan kuasai benda ni. Dan kita faham bahawa ialah dengan bagi-bagi hadiah macam ni, konsepnya adalah kita boleh tunaikan kepada duit dan juga wang ringgit nanti. Itu sebablah ramai orang yang buat macam ni dan tak kisah. Tapi cakap tentang trend ini. Dan apabila trend ini menjadi ikutan dan ramai yang buat ikutan macam ni, bukan sekadar yang buat, tapi yang seronok melihat kepada trend sebegini, yang bagi hadiah apa semua. Dari sudut ialah pembinaan insan ini, psikologinya, ke mana hala tuju untuk membina generasi anak-anak Malaysia pada masa akan datang dengan trend-trend sebegini, Doktor? Okey, kalau saya rasa secara umumnya semua kita tahu trend ni adalah benda yang datang dan pergi. Trend kadang-kadang ambil masa dalam seminggu, 2 minggu untuk kekal hot ataupun hangat di social media. Kadang-kadang ambil masa berbulan-bulan kan. Dan trend NPC ni pun setahu saya memang baru masuk ke dalam Malaysia selama ni. Sebelum ni dekat luar negara mungkin dah lama, tapi baru masuk ke dalam Malaysia. Okey, kalau kita nak cakap daripada segi karakter diri ataupun pembinaan sasiah dan sebagainya kan. Okey, benda ni merujuk balik kepada konten. Kalau kita buat konten, kalau konten itu bermanfaat, dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau konten tak memberi manfaat, dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Okey, kalau daripada sudut penonton pula, bagi saya simple. Kalau kita secara majoritinya masyarakat kita merasakan perkara NPC ataupun trend NPC ini adalah sesuatu yang tidak sihat, sesuatu yang negatif, atau kita rasakan sesuatu yang tidak patut
terus berkembang, kita punya kuasa besar sebagai penonton. So kita kena sekat sebab senang sahaja, tiada demand tiadalah supply. Jadi kalau cara paling mudah nak sekat adalah jangan ada penonton. Kalau kita tak boleh kontrol satu masyarakat yang besar, kita kontrol diri kita, kita kontrol golongan ataupun masyarakat di sekeliling kita. Maksudnya no demand, no supply. Tiada penawaran, tiada juga permintaan. Betul. Tetapi mungkin dalam sekelompok yang kecil itu melihat ia sebagai satu hiburan, maka di situ juga ada permintaannya. Pencipta kandungan sebegitu daripada sudut apa yang dikatakan. Mungkin doktor ada komennya tentang perkongsian kita sebentar tadi, doktor? Okey, pertama sekali mungkin daripada sikap MPC players ataupun TikTokers yang membuat MPC ni. Okey, betul macam kita cakap, semua orang ada justifikasinya dan semua orang perlu tahu boundariesnya. Okey, kalau saya boleh komen sedikit pasal istilah, sebab saya rasa ni penting, istilah pengemis media sosial, pengemis moden. Okey, ni adalah satu benda yang tak sihat juga. MPC ni adalah satu tak sihat, tapi kita sebagai masyarakat pun sebab ni dalam psikologi kita namakan sebagai labeling. Okey, labeling ni ada positif, ada negatif. Tapi negatif labeling ni memberikan impak yang lebih buruk. Contohnya mungkin ada rebellious punya action. So bila semakin kita mengata dia, semakin kita merendah-rendahkan, mungkin semakin dia rebel dan buat konten yang lebih teruk. Okey. Dan satu lagi yang kedua adalah daripada segi as a human, kita nak devalue ataupun meletakkan nilai ataupun harga diri yang rendah pada orang lain. Itu bukan hak kita. Yang tu saya nak sebut sedikitlah supaya kita faham. Saya faham kita letakkan istilah pengemis moden tu mungkin disebabkan rasa frustration kita dengan konten, rasa tidak selesa kita dengan konten tersebut, dan kita tak nak benda itu menular. Saya faham daripada sudut tu masyarakat, tapi kita perlu juga berpada-pada dalam meletakkan istilah kepada seseorang ataupun sekumpulan grup. Okey, daripada segi konten pula saya rasa perlu ada kalau dia melihat ini ada sebagai satu punca untuk mencari rezeki, mungkin ada banyak juga lagi cara yang lebih baik, konten yang lebih berfaedah, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya lihat juga ada yang disentuh, macam contoh ada parents datang and cakap konten dimanfaat. Itu mungkin segelintir kecil yang dijadikan alasan untuk dijustifikan apa yang dibuat. Sebab kita sebagai manusia memang begitu, kita mencari justification untuk validkan apa yang kita cuba buat yang telah ditentang oleh orang lain. Itu adalah antara benda yang boleh komen lah. Doktor, kalau itu dari sudut psikologi pencipta kandungan itu sendiri, bagaimana pula dari segi penontonnya? Sebab mereka ini bukan sekadar menonton untuk hiburan mereka, tetapi mereka ini membayar, dan bukan saja di Malaysia, sampai ke luar negara. Boleh meraih pendapatan sehari sehingga RM4,000. Bagaimana pula dari sudut psikologi penonton ini? Okey, penonton ni ada banyak kategori bagi saya. Ada yang mungkin tengok secara sekilas lalu, mungkin keluar dekat TikTok dia punya page, and then dia tengok 1-2 minit, dia go. Ada yang memang kalau live 1 jam, 2 jam, dia stay dekat situ. Dia layan je because dah suka sangat kan. Dan mungkin benda ni pula antara saya boleh lihat ataupun saya boleh sentuh, saya risau kepada penonton yang daripada aspek ataupun impak yang negatif, which is ada fetish tertentu. Ini adalah benda yang perlu kita ambil kira lah, sebab saya maklum ataupun kita semua sebenarnya maklum, kebanyakan TikTokers ini adalah kalangan orang-orang muda. Kalau perempuan pun dalam kalangan remaja-remaja ataupun budak-budak muda. Dan kita pun ambil maklum, ramai juga orang dekat dunia ni pelik-pelik perangainya, yang ada fetish tertentu. Contohnya fetish kepada anime, fetish kepada certain badan, anggota badan, lidah, seperti sebagainya. So bila TikTok NPC ni saya nampak dia buat redundant, keep repeating benda yang sama. So ni adalah antara benda yang disukai ataupun menjadi memang dicari obsesi oleh golongan-golongan fetish. Ini adalah satu benda yang daripada psikologi penonton lah. Kalau setakat lihat sekali lalu tu tak ada masalah, kita tak risau. Tapi kita risau dia jadi satu fetish, dia jadi satu dia membesarkan lagi golongan fetish yang dia ada kecil, mungkin dia jadi besar. Lepas tu daripada orang yang tak minat, yang tak pernah terfikir nak buat, tapi disebabkan all the pendapatan yang boleh dapat daripada semua orang cakap boleh dapat banyak ni dengan kerja yang mudah dan sebagainya. Saya takut dia menjadi satu
keinginan untuk orang lain untuk mencuba. Sebab yang di depan kamera itu hanya kita seorang saja. Wajah di sebalik tu yang kita tak tahu dan apa yang mereka lakukan. Doktor, mungkin secara ringkasnya melihat kepada trend sebegini, kita faham ada trend yang baik dan kita harapkan berkekalan, ada trend yang mungkin agak membimbangkan. Sedikit dari sudut nasihatnya kepada pencipta kandungan dan juga kepada mereka yang menyokong trend-trend sebegini. Okey, last word. Last word. Okey. Kepada pencipta kandungan, saya nasihatkan buat kandungan yang better. If you have talents and if you have minat dalam bidang buat konten and everything, kita tak ada masalah sebab kita memang tak boleh nafikan. Sekarang memang kita hidup dengan social media. Dan tapi apa yang kita boleh kontrol adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita share dan apa yang kita post. Itu adalah bawah kontrol kita. So maknanya untuk pembuat konten, kontrol daripada segala aspek ni. Jika anda rasa buat konten yang lebih baik dan berfaedah itu lebih bagus, so berubah buat konten yang lebih bagus. Dan untuk penonton dan masyarakat secara umumnya, saya tekankan sekali lagi, kalau tak ada permintaan, tak adalah supply-nya. Okey? Kalau kita nak kekang benda ni, kita jangan tengok. Kita war-warkan pada orang lain, kita nasihatkan kepada orang lain, jangan tengok, jangan biarkan benda ni terus merebak. Sebab kalau kita fikir benda ni negatif, benda ni patut dikekang, patut diberhentikan. Baik. Pastinya siapa saja yang menjadi pencipta kandungan ini tidak salah untuk membuat kandungan, tetapi yang pastinya, buat kata doktor tadi, yang memberi manfaat dan juga faedah kepada penonton anda sendiri. Alright, kita nak ucap terima kasih kepada Dr. Rozita Wahab, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya bersama dengan kita. Nanti kita jemput lagi doktor ya. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Okey.